Ada dah recording. Apa yang susah-susah. Okey, kita pergi kepada definisi organ. Okey, organ ialah sekumpulan tisu berlainan yang bergabung bersama. Maknanya tisu epithelium combine dengan tisu otokardium, combine dengan tisu penghubung, combine dengan tisu saraf, maka terbentuklah organ. Okey. So, organ tu apa? Dia menjalankan fungsi khusus hasil gabungan bersepadu. Contohnya, jantung. Okey, jantung terdiri daripada tisu epithelium. Kalau tak ingat, baca balik nota. Right? Okey, cikgu nampak ni je Cikgu tak nampak apa yang korang cakap. So, kalau korang nak bercakap, nak tanya soalan, kena on mic lah. Alright? Okay. And then tisu otokardium, tisu penghubung dan tisu saraf. Okay. Tisu epithelium melapisi ruang dalam jantung. Belah dalam epithelium. Okay. Tisu otokardium berfungsi mengepam darah ke seluruh badan. So yang belah luar, tisu otokardium. Okay. Tisu penghubung contohnya darah. Of course lah kan dalam ni yang color biru dengan color merah ni. Itu adalah salur darah. So salur darah ni adalah tisu penghubung. Okay. And then at the same time juga dia ada tisu saraf. Kan kalau tak ada saraf macam mana nak mengawal tindakan luar kawal ritma denyutan jantung. So nampak tak? Okay. Combination of all. Right. Okay. Ini special lah. Organisma multisel. Organisma multisel ada beberapa organ. Okay. Organ yang berlainan bekerja secara bersepadu. Maknanya jantung combine dengan paru-paru, combine dengan kulit, combine dengan perut, okay, combine dengan perut kencing. So dia combine ini, right, dipanggil satu sistem organ. Jadi kita ada berapa sistem organ kat dalam badan? Kelas? Halo. Kita ada berapa? 11. 11. Mana tahu 11? Dalam buku ada tulis. Macam mana ni? Oh ni memang hujung dia Belah sini macam tak nampak Apa? Macam mana cikgu nak? Oh kat bawah ni. Okay, kejap. Oh memang tak ada. Okay, macam mana korang tahu? Oh ni sambungan dia. Ya Allah, ke bawah pula. Okay, macam tu 11? Baca buku. Okay, sebutkan yang 11 tu. Ada tulis madam. Ada sebutkan. Apa dia? Sistem endokrin. Sistem respirasi. Sistem Otot. Sistem Pembiakan lelaki. ya, lelaki je. Perempuan. Okey, lagi? Sistem limfa. Ya, betul. Lagi? Sistem rangka. Betul. Sistem otot. Dah sebut dah? Sistem pencernaan. Okey, so semua sistem ni, 11 sistem ini mempunyai organ-organ yang utama. Alright, so sistem inilah baru membentuk kamu. Maka complete lah kamu sebagai manusia. Siapa tu? Lambat pula Sofi. Di mana Sofi? Lambat. Okay. So, siapa boleh cerita pasal sistem endokrin? Sistem endokrin tu apa? Kecil sangat ke benda ni? Sistem endokrin apa? Tak dengar? Penting ke tak sistem endokrin ni? Penting
madam. InsyaAllah. Penting. Betul. Okey, sistem endokrin buat apa? Apa tu sistem endokrin? Yang paling penting dia ada apa? Hormon. Aduh, jelas betul lah kat sini. Pandai baca ke tak ni? Taha mana Taha? Taha. Ada kat sini madam. Endokrin buat apa? Dia buat apa? Mengkoordinasi aktiviti badan bersama-sama dengan sistem saraf. Okey, dia joint venture dengan sistem saraf. Macam mana dia boleh joint venture dengan sistem saraf? Dia ada apa? Dia ada hormon. Hormon. Hormon tu apa? Hormon tu apa? Hormon tu enzim ke? Madam. Ya. Okey, Taha kata ya. Okey, orang lain pula. Luqman ada dua-dua Luqman ke kat sini? Luqman baru tadi saya nampak masuk. Luqman lama ada tak? Mana Luqman? Luqman Hakim ada? Tak ada. Luqman tak ada. Budak ni. Okey. Dah kenapa dengan Asfar? Okey, so hormon tu Asfar, hormon sama tak dengan enzim? Sama madam. Sama. Okey, kita tanya seseorang ni bagus ni. Luqman Hakim? Hormon ni merupakan sebuah zat kimia. Luqman, cuba cakap kuat sikit. Cikgu tak dengar. Hello. Sekarang dengar? Dengar tak? Dengar. Hormon ni zat kimia. Zat kimia. Okey. Enzim? First time cikgu dengar zat kimia tu. Zat kimia tu apa ya? Zat besi saya tahu lah madam. Zat besi. Mana dia tadi? Luqman. Zat kimia tu apa Luqman? Mana kamu baca tu? Tak madam, tengah Google ni ada. Tengah Google. Luqman, kamu umur berapa tadi? Dulu sebut, saya lupa dah. Luqman, Saya kamu umur berapa? 21. 21. Ya. Oh. Kalah lah Taha. Taha? Kalah kamu? Dah kalah madam. Kalah dah? Dah kalah dah. Betul lah. Tak apa. Okey. Tak apa. Sementara Luqman Google, mari kita tanya orang lain dulu. Hazmi pula. Enzim dengan hormon sama tak? Hazmi. Macam tak. Sama. Tak ada. Macam tak. Tak sama. Okey, tak sama. Hazmi seorang cakap tak sama setakat ni. Akil? Akil. Tidur ke? Akil. Dah on dah tapi tak dengar suara. Semua tengah Google madam. Ya Allah. Iman. Je. Iman. Tanya Iman madam. Okey Iman pula. Akil mana Akil? Dah skip dah ni Mike Rosa. Okey Akil tulis Iman. Sama tak enzim dengan hormon? Enzim dengan hormon saya tak tahu kalau enzim sebab saya pernah tengok belajar apa ni. Cuma kalau hormon ni yang saya tahu untuk dia punya apa? Untuk saya lupa. Tapi dia untuk kontrol growth dengan apa? Tak ada tapi apa nama dia? Messenger ada apa? Hantar signal tu. Bukan? Hormon. Dia bukan hantar signal tapi dia untuk production. Untuk production. Lepas tu untuk kontrol lah macam insulin untuk. Okey, enzim? Enzim sebab saya tak pernah belajar lagi. Dokumentari pun dia tak banyak lagi saya tengok. Tak banyak pasal enzim. Oh, dalam badan kamu tu penuh dengan enzim. Kalau tak ada enzim tak berfungsi sekarang ni. Okey, kita try tanya Mus. Bagus Iman. Okey, Mus.
Apa yang romantik benar, Mus? Sama? Sama. Oh dia memang ada grup grup yang menyokong Taha dan grup yang menyokong okey, Sofi sama tak? Apa madam? Lagi mantap. Watan budak ni. Dengan hormon sama tak? Enzim dengan hormon? Tak kot. Tak. Okey, apa bezanya? Enzim kan dia macam untuk untuk percepatkan proses tu. Proses apa? Proses tenaga Cuma tak Tenaga. pasti lah. Okey. Hormon kan macam yang dalam badan kita yang hormon lelaki, hormon perempuan semua tu. Lain kot. Contoh enzim? Tak tahu. Yeast kot. Yeast, enzim loh jauhnya. Maknanya dalam badan kamu Power ada yeast Sofi. lah. Tak, masalahnya yeast tu sejenis mikrob tau, mikroorganisma. So yeast tu dekat dalam badan kita. Salah. Ya doh. Tapi bagus, mencuba. Saya suka. Okay, Asfa tadi dah kena belum Asfa? Dah, madam. Dah kena Apa jawapan kamu Asfa? Sama Sama. Back to Luqman. Cikgu Taha belum cikgu? Tak Google dah. Tak jumpa Luqman, Google. Google pun tak jumpa. Okey, dia orang apa dia? Tak nak batuk cikgu tadi. Oh nak batuk, ingatkan nak luahkan perasaan. Okey. So sebenarnya hormon dengan enzim ni benda yang berlainan. Okey. Tapi mereka adalah ada sedikit persamaan lah dari segi mereka tu dibuat daripada protein. Maksudnya enzim memang totally daripada protein. Tapi hormon boleh jadi protein, boleh jadi bukan. Tapi fungsi dia pun lain. Okey, hormon hanya ada beberapa jenis hormon saja dekat badan kita lah. Okey, tapi seperti yang kamu cakap tadi, hormon ni dia macam kontrol. Okey, itu dia ada sistem hormon. Maksudnya dia mengkontrol badan kita. Okey, sedangkan enzim ni tugas utama dia mempercepatkan tindak balas kimia. Saya rasa nanti kamu belajar chemistry, kamu belajar tentang tindak balas kimia. So sebenarnya badan kita ni sangat lemah kalau tanpa enzim. Kalau satu enzim pun rosak dalam badan kita, dia akan menyebabkan penyakit dekat badan kita. Cikgu cakap hari tu lah. Okay, contohnya ada orang dia alergi dekat kacang. Okay, because of dia tak ada enzim yang boleh digest makanan tersebut. So menyebabkan dia alergi. Contoh kan. Okay. Tetapi hormon ni memang sistem yang kontrol, sistem asas yang kontrol lah coordination badan kita ni. Okay, saraf koordinasi dia laju. Hormon koordinasi dia slow. Contohnya lepas kita makan, insulin, hormon insulin akan tinggi. So dia slow je gerak keluar. Tapi kalau saraf, dia laju sebab dia menggunakan electric impulse. Manakala hormon endokrin pula dia menggunakan sistem hormon. So dia macam satu bendali slowly keluar. Okey, boleh? Tapi fungsi dia sama, untuk mengkoordinasi aktiviti. Alright? Boleh? Ada soalan pasal hormon? Tak ada Okay. Sistem respirasi semua orang dah tahulah kan. Okay. Sistem respirasi yang korang kena tahu, apa komponen dia? Trakea, korang kena hafal lah. Hidung, patutnya hidung dulu. Kan? Hidung, trakea, lepas tu baru paru. Nah, apa pula maknanya? Apa, jumpa trakea dulu baru hidung ke? Cikgu, trakea tu apa? Trakea, yang cikgu nak tunjuk lah ni. Sana, tak ada gambar lah pula. Tak adalah gambarnya. Okey, kaki kita tengok. Okey ni tenggorok kamu ni dipanggil trakea.
So bermula daripada hidung, pergi kepada trakea dan akhirnya pergi kepada paru-paru. Itulah. Saluran trakea ni dekat dengan saluran makanan kita. So tu yang bila kita tersalah makan, dia termasuk dekat saluran trakea, kita jadi batuk. Ataupun kadang-kadang dia boleh jadi bahayalah kalau termasuk kat dalam tu dan tak keluar. Alright, sebab dia menghalang pergerakan udara. So hidung, mulut, trakea, terus kepada paru-paru dan juga diafragma. Diafragma ni lah. Okey, tulang selangka ni diafragma. Bawah ni diafragma. Okey, nanti kita akan belajar lagi detail. Okey, fungsi utama dia of course respirasi. Menukar gas oksigen dan gas karbon dioksida. Betul? Itu tahu kan? Okey, sistem otot. Otot terbahagi, sistem otot ada otot rangka, otot licin dan otot kardium. Yang ni kita dah tengok kan jenis-jenis otot ni. Cikgu tak nak ulang balik. Kalau korang tak sure, korang tengok balik. Okey. Fungsi utama mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan badan yang berlainan. So kalau kita tengok, inilah dia. Okey, penuh dengan otot. Di seluruh badan ni penuh dengan otot. Okey. Sistem pembiakan lelaki terdiri daripada testis, kelenjar prostat dan zakar. Yang panjang ni, yang kamu nampak tu si Mr. Z. Yang kamu nampak dua telur tu is Mr. T. Belah dalam tak nampak Ni, kat dalam ni is a kelenjar prostat. Kat sinilah tersimpannya sperma kamu. Alright? So fungsi dia untuk apa? Menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki. Maknanya dia bukan sahaja kontrol dia penyimpanan sperma, pembuatan sperma, tapi juga dia mengkontrol secondary karakteristik badan kamu lah. Contohnya suara jadi kasar, kulit jadi keras, bukan keras, berbulu, badan jadi macho, kan? Tak adalah badan lekuk macam Sajat tu. Alright? Okay. Dan kalau perempuan pula, tak ada gambar. Tak ada gambar tak apa. Imagine je Dia ada ovari, uterus. Nanti kita akan belajar kod detail nanti. Kalau tak salah saya. Okay. Tube fallopian, paraj dan cervix. So yang hanya nampak ni saja. Yang lain semua duduk kat dalam diam-diam. Alright? So sama juga macam lelaki, dia menghasilkan, kalau lelaki sperma dihasilkan telur yang dipanggil ovum, dan juga hormon seks perempuan dikontrol. So maknanya just sebab perempuan suara dia nyaring, badan dia ada shape, kulit dia halus, macam itulah, because of karakter itu dikawal oleh sistem pembiakan perempuan. Okay? Alright. Sistem limfa, ni limfa. Okay, yang macam ada urat, lepas tu ada biji-biji. Okay, dia terdiri daripada limfa, nodus limfa, ni nodus lah, nodus limfa, dan juga saluran limfa. Limfa ni penting juga, okey. Dia untuk mengekalkan keseimbangan bendali badan dan mencegah penyakit, jangkitan penyakit. Tu sebab Aswa, kalau kamu tanya mak kamu, kalau kita demam, doktor kan selalu pegang-pegangan gitu punya leher, okey, dia cari nodus limfa. Okey, so kalau nodus limfa tu dia rasa bengkak, maknanya ada jangkitan lah tu. Okey. Tapi kalau kamu tak tahu nak cari kat mana, macam nak jumpa. Alright? Okey. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Okey, ni otak. Saraf tunjang tak nampak kat belakang dia ni. Dan saraf periferi yang halus-halus pun tak nampak. Kat sini dia tak tunjuk. Tak apa, nanti belajar kemudian. Yang pasti kena tahulah dia pada 3 benda ni. Fungsi dia, silap.
Mana dia tadi? Fungsi dia adalah mengesan dan menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasi aktiviti badan. So maknanya hormon sistem endokrin campur dengan sistem saraf, maka perfect lah koordinasi badan kita. Alright? Itu sebab, let's say contohlah kan, kita nampak hantu. Of course, saraf kita, sistem saraf kita, mata kita akan hantar maklumat. Tak sampai ke otak pun, sampai kat saraf tunjang aja. Menyebabkan saraf tunjang tu hantar terus aktiviti menggunakan electrical impulse, laju. Alright? So dia terus lari, kita terus lari. And at the same time, hormon kita membantu dalam pergerakan tu. Itu yang kita rasa macam, takut, kita rasa berdebar-debar, berpeluh dan sebagainya. Okay, sebab hormon adrenalin kita keluar. Okay, so dia membantu kita lagi untuk berlari dengan lebih laju. Alright? Okay. Sistem peredaran darah terdiri pada jantung, arteri, vena dan kapilari darah. Alright? Fungsinya untuk angkut nutrien. Ialah dalam darah ada sistem limfa. Sistem cecair lim. Alright, cecair itulah yang membawa nutrien. Bukan darah yang bawa nutrien. Darah ni korang jangan ingat ada darah merah je tau. Darah kita ni ada banyak dalam tu. Itu sebab dipanggil sistem penghubung. Dia ada banyak. Darah putih ada, darah merah ada. Lepas tu dicecair pun ada. Yang tu bukan makan belajar lebih detail. So darah ni salah satu kerja dia mengangkut nutrien, membawa gas, respirasi iaitu oksigen dan karbon dioksida serta hasil perkumuhan. Barang toksik pun, urea dan sebagainya pun darah yang bawa. Okey? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan bermula daripada mulut, mana ada orang makan kot hidung kan. Okey? Esophagus, ni yang cikgu cerita, esophagus ni letak dia betul-betul sebelah trachea. Okay, so bila kita makan, dia akan pergi melalui saluran esophagus. Nanti saya rasa kita akan belajar satu-satu dengan detail lah. Okay, ini general saja. Okay, lepas tu dia pergi kepada perut. Okay, ni ada. Okay, dia pergi kepada perut. Lepas tu dia pergi kepada usus kecil. Lepas tu dia pergi kepada usus besar. Alright? Semua orang sama. Tak ada yang lain pun. Okay? Okay. Tujuannya apa? Untuk mencerna bahan makanan kepada bentuk yang ringkas dan mudah diserap. Maknanya bila kita makan, daripada atas kita makan sampai benda tu besar. Lepas tu kita kunyah sampailah ke perut. Okey, dihancurkan lagi dan terus ke usus kecil. Barulah diserap. Dan nutrien yang kita makan itu dia akan memberikan tenaga kepada sel-sel kita lah. Okey? That's how mitokondria kan. Mitokondria kan dia perlukan glukos untuk dia buat kerja. So nutrien itulah, glukos supply itulah. Okey? Yang kita makan, contohnya kita makan nasi. Nasi itu polisakarida. Okey? Mungkin dalam bentuk kanji, right? So dia akan dihancurkan, akhirnya dia menjadi glukos. So glukos tu digunakan oleh sel. Okay? So far okay ke korang? Ada soalan tak? Kena tidur dah semua ni? Tak ada. Halo? Tak ada? Tak ada soalan Boleh lah madam. Complicated sikit lah. Complicated? Pula. Tak adalah. Ni yang paling senang ni. Nanti kejap lagi complicated. Okey. Sistem rangka. Tapi korang kena baca balik lah. Sistem urinary. Urine. Ingat tu. Urine kencing. Maknanya dia deal dengan air kencing. Okey. Terdiri daripada ginjal, uretra dan pundi kencing. Inilah dia. Silap. Tak ada. Kat sini tak ada. Tak tunjuk. Alright. Ini lelaki punya. Okay. Dia berkaitan lah. Alright. Sebab tepat
saluran kencing, sama juga dengan tempat keluarnya sperma. Alright. Sistem urinari tugasnya menyingkir hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik. Itu sebablah kencing kita kadang-kadang ada bau sikit. Okay, kalau kita makan petai, lagi kuat bau dia. Alright, sebab dia buang toksin. Okay. Sistem rangka. Bila cikgu sebut ni, korang dah tahulah apa benda tu. Terdiri daripada tulang, semua orang tahu tulang. Terdiri daripada rawan, kita dah bercerita dah pasal rawan. Ligamen dan tendon. Alright, so semualah ni. Dia tulang tapi dia tak pula tunjuk rawannya. Okay. Okay, lepas tu fungsi utamanya adalah menyokong badan dan melindungi organ dalaman serta menjadi asas pautan otot. So imagine kalau tulang tak ada, mana nak letaknya ni Ni semua ni, mana nak letaknya? Ni semua nak menggantungkan otot ni semua kat mana? So tulang tu kenalah ada kan? Okay. Okay, sistem integumen. Ini sistem yang paling besar kat dalam badan kita. Dia adalah sistem kulit. Tang mana je tak ada kulit. Betul tak? Semua ada kulit. Itulah sebabnya dia adalah organ yang paling besar, sistem kulit. Okay, fungsi utamanya adalah melindungi badan dari kecederaan fizikal dan jangkitan dan penyahidratan. Okay. Ya, ada soalan tak pasal manusia? Tak ada. Maka harus diingatkan semula, ini adalah organisasi benda yang multi sel. Okay, bermula daripada yang paling kecil iaitu sel, tapi sebenarnya ada lagi benda kecil daripada sel. Betul? Komponen sel. Ada yang lagi kecil daripada komponen sel, iaitu atom. Itu lain dah pula cerita dah. Itu masuk fizik lah. Okay. Sel akan membentuk tisu. Tisu yang berlainan akan membentuk organ. Organ yang berlainan akan membentuk satu sistem dan akhirnya komplitlah menjadi manusia. Alright. Okay, ada soalan setakat ni? Korang dah makan ke belum? Tak ada Terpegun ke apa ni? Asal kan? Okey madam, okey. Ailio? ni yang mana ni? Akil, Ailio ni pasal apa ni? Oh ya, pasal cerita pasal makanan tadi Sistem apa? Makanan tadi? Yang cerita pasal enzim tu. Oh, enzim. Betul-betul. Tapi Ailio bukan enzim Siapa rasa Ailio tu enzim? Akil. Akil je rasa Ailio tu enzim. Yang lain tak. Dalam Ailio tu ada macam-macam. Ada air, ada enzim, ada molekul lain. Okey. Tapi salah satunya enzim lah. Betul lah tu. Okey. Paling banyak enzim amylase. Kalau tak ada enzim ni, tak sempurnalah hidup kita. Makanan kita pun yang dikunyah tu tak lut-lut lah jawabnya. Tak kecil lah jadinya. Okay, so enzim itu sangat penting. Alright? Okay. Boleh saya teruskan? Madam nak tanya sikit madam. Okay. Madam tahu tak eczema madam? Kenapa? Kalau orang yang ada penyakit, dia hidap penyakit tu, kira dia ada masalah dekat sistem integumen tu Dia bergantunglah. Ada orang yang dia mungkin kekurangan secara genetiknya, dia ada masalah juga. So dia boleh menyebabkan eczema. Okay. Dia macam, benda ni macam satu berlaku secara relationship lah, hubungan. Jadi kita tak boleh lah nak kata. Tapi selalunya kalau eczema tu kulit lah, tak ada lah kat lain. Betul tak? Betul-betul. Eczema tu contohnya macam kulit kamu jadi alergi, betul tak? Naik-naik
gatal-gatal. Okey, selalunya dia berlaku di kulit. Tetapi kadang-kadang penyebabnya itu bukan masalah kulit sebenarnya. Okey, mungkin masalah lain lah yang dia ada kaitan. So kalau cikgu cerita nanti kan mesti korang pening kepala. Right, kadang-kadang ada setengah gen pun dikontrol eczema tu. Itulah dia. Okey. Boleh? Okey, madam. Okey, Asfa ni dia memang dia punya pemikiran sangat jauh. Anak doktor kan? Itulah tu. Alright, okey. Sistem pucuk. Ni bukan mati pucuk Sistem pucuk. Alright, sistem pucuk tu apa? Sistem pucuk tu ini tak ada mukadimah pula. Ni siapa yang tak kenal? Sedapnya buah tomato tu. Okey, ini tumbuhan. Kalau manusia dia ada 11 jenis sistem. Tumbuhan Masya Allah ada 2 je. Satu sistem pucuk, satu sistem akar. Dia tak banyak kerina. Okay, sebab satunya dia tak bergerak pun. Alright. So sistem pucuk dia terdiri daripada apa? Batang, daun, buah, bunga. Mana bunga? Bunga kan? Okay. Batang dan ranting menyokong daun pada kedudukan menegak. Siapa tak tahu, cikgu tak tahulah kenapa korang tak tahu. Okey, sebab jelas sangat Okey, dan menyerap cahaya matahari maksimum semasa fotosintesis. Maknanya dia membantulah daun lah mendapatkan fotosintesis. Bunga pula selalunya dia terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. Okey, akar pula dia terdiri pada semua akar dalam tumbuhan berfungsi, kerja dia 2 je. Menyerap air dan garam mineral. 2 benda yang diserap. Tetapi at the same time, disebabkan pergerakan air tu sampai ke atas, menyebabkan kesegahan pokok. Jadi at the same time, dia memberi sokongan kepada pokok tu. Sadaqallahul Azim. Abidah topik ni. So inilah yang kita belajar. Inilah dia. Okey, ni untuk topik ni. Okey, biologi sel dan organisasi sel. Okey, ada soalan setakat ni sebelum cikgu buat ringkasan ni? Ada tak? Apa lagi yang cikgu boleh sebut nama ni? Sofi, ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okey, siapa lagi? Siapa yang cikgu tak pernah sebut nama ni? Sekejap rasa macam semua selalu sebut ni. Azmi, ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada, nanti cikgu tanya. Okay. Now, secara peta, peta minda. Okay, apa yang kita belajar untuk chapter daripada awal ini sampailah ke chapter yang ini. Alright. Bacalah, jangan tak baca. Kalau tak baca benda jadi lagi susah. Nampak ni? Don't say biology is easy. Nanti kalau tak baca susah. Right? Okay. So, mana pula perginya ringkasan tadi? Kita tengok sikit. Alright. Dalam organisasi sel kita belajar struktur dan fungsi komponen sel. So, inilah yang kita cover. Pastikan sekarang ni kamu dah harus orang kata dah mahir lah. Bila disebut benda ni, tahu dah. Disebut benda ni, tahu dah. Okay. Lepas tu kita juga tengok organisma unisel. Okay, bukan Universiti Selangor unisel, satu sel. Contoh yang kita bagi adalah amoeba dengan paramecium. Macam mana dia bergerak, macam mana dia buat tindak balas terhadap rangsangan.
macam mana dia makan, macam mana dia berkumur, macam mana dia tumbuh. Okay. Lepas tu kita juga belajar pasal multicellular. Okay, maksudnya kita belajar melihat struktur sel, kita melihat struktur tisu. Okay, semua ni kita belajar lah. Okay, kaitan kepadatan komponen sel dengan fungsi sel. Alright, adakah kita belajar ni? Okay, lepas tu organisasi. Okay, organisasi daripada sel membentuk tisu, tisu membentuk organ, organ membentuk sistem, sistem membentuk organisma. So memang kamu belajar ni daripada tingkatan 4 sampailah tingkatan universiti. Alright. Okay, so tak rugilah kalau belajar sekarang. Ataupun kalau nak ambil biologi lah. Kalau tak nak ambil, nak buat macam mana? Tak apa, ilmu. Alright, who knows you can score A. Okay, we done. Nah, okay, ini bab 3. Cikgu nak mukadimah dulu. Sebab benda ni bukan senang, no? Okay, pergerakan bahan meretasi membran plasma. Tu dia. Membran plasma tu apa? Tahap. Membran plasma tu apa? Yang bahagian luar apa? Bahagian luar sel tu. Ya, betul. Bahagian luar sel. Okey, kalau tumbuhan di bawah Dinding sel. sel wall, dinding sel. Alright, tapi sebab manusia dia tak ada dinding sel, maka dia ada membran plasma. Nampak halus je kan? Tahap macam tak ada apa-apa je, betul? Betul. Tapi rupanya tu dia complicated structure dia. Inilah structure dia. Okay, very complicated. So cikgu nak sebelum cikgu ajar next week, bukan besok, next week, minggu ni, hari Khamis, tolong baca dulu pasal membran plasma ni, boleh tak? InsyaAllah ta'ala. Ini structure dia. Nah, tu dia. Nampak aja. Tak, macam tak ada apa-apa kan membran plasma, tapi complicated. Mana dia? Mana dia gambar komponen sel? Ni. Ni membran plasma. Nampak tak? Kalau kita tengok bawah mikroskop, macam tak ada je. Tapi sebenarnya, Masya Allah, dia sangat complicated structure dia. Dan ada sebab kenapa dia complicated macam ni. Dia Tuhan bukan jadikan dia sesuka hati dia complicated. Okey, dia macam gate rumah. Dia hanya membenarkan sesetengah mikroorganisma, sesetengah bahan saja yang boleh masuk ke dalam dan keluar sel. Okey, so tolong baca. Right, jadi bila cikgu ajar tu, korang dah tak ada masalah nak faham. Alright. At least korang bacalah daripada muka surat 46 ni. Kemudian muka surat 47. 3 muka surat je lah sampai 47 ni. Cukup lah ni 48 ni. Boleh? Boleh baca? Ada soalan lagi nak tanya? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okey. Ya? Jangan lupa baca Kalau tak nanti kamu jadi lagi blur. Alright? Okay? Setuju? Baca? Ada yang nak membangkang, tak nak baca? Tak ada? Kalau tak nak baca pun tak apa. Tapi nanti kalau kamu lost, sorry, saya tak boleh nak bantu. Alright? Dan cikgu harap tak ada yang penting. Taha, nanti tolong personal WhatsApp geng-geng kamu yang tak hadir ni. Alright? Hari Khamis ni kelas sangat penting. Tolong hadir. Sebab benda ni yang kita akan belajar ni adalah benda yang alien. Maksud kalau English dia alienated. Take from the word alien. Maksudnya benda yang bukan yang kamu nampak dan bukan benda yang kamu selalu belajar. Jadinya kalau nak baca mesti pening kan? Betul tak Luqman? Luqman?
Dah tidur dah? Lokman? Tak ada dah? Okey, betul tak Iman? Betul. Okey. Cuba baca dulu. Tengok boleh faham ke tak? Right? Nanti lepas baca, lepas tu testing. Bila dengar nanti saya ajar, kamu faham ke tak? Okey, ada beza. Baca dengan tak baca tu. Okey, so tamat dah. Daripada Hazmi. Okey, kita round table. Hazmi ada soalan nak tanya? Oh, tak ada madam. Tak ada. Okey. Lokman? Lokman Hakim? Mana perginya? Minum petang ke Lokman? Lokman dah hilang dah. Di toilet agaknya. Okay, Akil, ada soalan Akil? Hari ni tak dengar soalan. Oh, mic dia rosak. Okay, kena baca lah. Tak ada. Okay, Akil tak ada. Macam mana mic boleh rosak Akil? Kamu jerit dekat mic Okay, Iman tadi cikgu dah tanya kan? Tak ada soalan ke Iman? Ada madam. Oh, ada. Okey, teruskan. Dia tak kena dengan subjek hari ni lah. Okey. Tapi yang pasal tulang kan. Sebab hari tu ada saya tengok anatomi untuk tulang. Selain Nakulah tengok susah-susah. tak ada, seronok. Selain daripada pemakanan madam, apa lagi yang sumbang kepada osteoporosis? Osteoporosis tu sebenarnya dia kekurangan kalsium. Dia macam bangunan lama lah, Lokman, Iman. Bila bangunan lama-lama benda tu merekahkan bangunan. So sama juga dengan manusia. Okey, bila semakin tua, tulang kita akan jadi semakin reput disebabkan oleh kalsium. Kalsium ni kalau kamu tengok dia macam benda ni memang dia mudah mereput lah. So jadinya tulang kita ni dia banyak kalsium. Kalsium ni lah yang membantu kekuatan tulang kita. Tapi bila kita tua, kita dah tak supply tulang kita dengan kalsium. So menyebabkan tulang kita ni dia jadi poros. Tahu tak benda poros? Benda poros ni macam berlubang-lubang, berliang-liang. Jadinya bila apa-apa yang berlaku, mudahlah putus kan, patah. Macam itulah. So itulah yang dikatakan kenapa makanan tu penting untuk tulang. Disebabkan dia supplykan kalsium. Contohnya minum susu bagi kalsium. Tapi kamu kena ingatlah, okey, contohnya perempuan. By the age of 21, kalsium tidak lagi diserap seperti biasa. Itu sebab perempuan dia mudah osteoporosis. Jadinya dia kena ambil supply daripada tradisional lah. Macam itulah. Okey, ataupun makanan-makanan lain. Contohnya macam ikan bilis. Tu banyaklah kalsiumnya. Okey, ada satu cerita menarik pasal perempuan ni. Seorang perempuan ni dia mengandung. So dia suka sangat makan ikan bilis. Lepas tu apa yang jadi, bila anak dia lahir, anak dia dah ada gigi. Percaya ke tak? Anak dia dah ada gigi. Ya, ni kisah benar, tak tipu. Okey? Disebabkan kalsium tu disupply kan oleh ikan bilis tu. Because ikan bilis is high in calcium. Macam tu lah. So tak pelik lah. Tapi tak tahulah saya kalau anak ada gigi kan macam mana nak kontrol tu. Okey, so boleh? Adakah saya menjawab, Iman? Jawab tu. Dia sebenarnya biologi ni, if you know relationship, dia boleh, bila dia, sebab ilmu dia sikit-sikit kan, bila dia sama-sama dia akan jadi menarik lah. Kat situ. Alright? Okay. Mos, ada soalan? Faham. Apa yang kamu faham? Sofi? Tak ada madam. Okay. Asfa? Tak ada madam. Hari pula. Hari ni tak ada. Kenapa tak ada muat aja? Ada je. Tapi nak PM je lah. PM? Oh, tak apalah. Ilmu sama-sama. Tapi kamu jangan expect saya tahu je jawab tau. Sebab saya ni pun bukannya doktor.
Kan? Okey. Setakat sikit-sikit boleh lah. InsyaAllah. Okay, ada? Tanya je lah. At least kawan kamu boleh belajar sekali. Kalau yang saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya tak boleh jawab. Kadang-kadang pengalaman tu juga buat kita broad in information lah. Tu je. Tak ada? Tak mau? Nak PM? Okey lah kalau nak PM. Tak ada, madam. Alright. Okay, Taha. Last but not least. Soalan? Tak ada kot. Tak ada? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, cikgu letak quiz link quiz link dekat WhatsApp so bila dah bersedia kamu jawab, boleh? InsyaAllah. 10 soalan je, objektif, hentam je, tak ada masalah. Alright? Okay, sebab saya nak tengok saya boleh, adakah kamu faham apa yang saya ajar. Tu je. Alright? Quiz tu bab mana, madam? Kuis tu kalau saya tulis kat sini hubungan antara sel, tisu dan organ. So kebanyakannya kuis macam tu lah, saya kaitkan soalan tu. Ada soalan yang direct, ada soalan yang kurang direct. Boleh? Tapi kebanyakannya soalan direct lah. Baik. Bolehlah jawab. Okay. Saya tampal dekat WhatsApp lah kot. Sebab kalau saya tampal dekat sini, nanti sekarang kalau kita tutup link dia tak keluar pula kan. Okay, so let me try. Yes, okay. Link tu boleh. Cuba someone tengok dekat WhatsApp tu, try tekan link tu. Lepas tak? Saya minta permission. Tak lepas, madam. Tak lepas? Dia kata kena ada permission. Permission? Dia kata this form can only be viewed by user in the owner's organisation. Okay. Kejap macam mana? Hari tu boleh kan Taha kan masa test tu? Apa saya nak setting add collaborators ke? Add editors. No. Hari tu macam mana saya buat Oh, okay. Sebab ada restrict. Limit to one response. Okay, saya limit to one response je Okay, saya dah tak ada restrict user. Okay, cuba try buka balik. Dah boleh. Dah boleh. Boleh dah? Alright, cantik. Lupa nak setting tu. Okay, ada tak ada soalan kita bolehlah mengundur diri. Ya? Dan kamu buat soalan tu. Boleh? Kamu jawab je lah bila-bila pun soalan tu. Asalkan jawab. Alright? So, terima kasih hadir. Alright? Taha, minta tolong tuliskan nama hamba-hamba Allah ini. Kehadiran untuk hari ini. Siapa yang isi lah? Lukman je Saya rasa macam ada 2 orang. Lukman and pelajar baru semua ada ke? Azmi, Lukman ada, Iman ada. Ada seorang pelajar baru tak ada kan? Nabil. Ya, ada. Pelajar baru ada 4 kan? 1, 2, 3. Siapa lagi seorang pelajar baru tu? Nabil Bayu ke? Ada 4 orang kan pelajar baru yang ambil bio. Ada lagi seorang. Ya, rasa Nabil kot sebab tengok yang attendance sebelum ni, Nabil ada. Nabil. Saya tak pernah sebut nama Nabil Sebelum ni dia datang tak? Azmi ada? Ada. Azmi ada. Okey, kejap saya tengok attendance yang lepas. Taha rasanya ada tulis. Oh, Nabil orang pertama Taha tulis. So, dia tak hadir hari ni. Okey, 2 orang lah tak hadir. Okey, kalau tak ada soalan, jom kita tutup dengan bacaan. Patutnya kita mulakan dengan surah dulu lah kan.
Sendirilah Okey. Tak ada soalan kan? Dah. Tak nak balik ke? Tak nak balik ke? Nah. Dah jom. Jom. Bye. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Okay, Thank you, bye. madam. Bye.
Because if this stays down when you're trying to breathe, well, air is not going to be able to go in and out of your respiratory tract. So that's why you're only really able to do one of two things. You're either breathing or you are swallowing. You can't do them both at the same time because that would require this to be open and then you would get, well, it going down the wrong tube. This is the exact location that it goes down the wrong route and you are going to cough it out. So even if it's a very small amount of liquid or a small piece of food particulate, that's going to cause a pretty aggressive response because the thing is, if it does make its way down here, you're going to have a pretty significant problem. And I even can show that with this dissection right here. So to wrap your mind around what you're looking at here, this is going to be the larynx or voice box, and this piece of tissue right here is known as the thyroid cartilage, but most people refer to it as the Adam's apple. This purple gland right here is called the thyroid gland, just rests below.